9 juta individu bakal terima manfaat. Saya rasa apa yang kerajaan buat ni memang baguslah, especially bila tengok Kementerian Kesihatan dapat peruntukan yang besar. Bagi saya, bantuan ini sedikit sebanyak membantu saya sebagai seorang yang bujang. Dengan peningkatan bantuan yang diberikan daripada RM350 kepada RM600, sangat membantu. Assalamualaikum, berita tengah malam bersama saya Sahih Samsudin. Belanjawan 2025 menyaksikan peningkatan tertinggi bantuan tunai kepada rakyat menerusi sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA. Sejumlah 13 bilion ringgit disalur, meningkat 3 bilion ringgit berbanding 2024. 9 juta individu akan menerima manfaatnya. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyKad penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas. Penambahan ini adalah 3 bilion ringgit. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Individu bujang bakal menerima sumbangan tunai Rahmah STR RM600. Sektor kesihatan terus menjadi tumpuan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima peruntukan kedua tertinggi bagi belanjawan kali ini, iaitu RM45.3 bilion berbanding RM41.2 bilion sebelumnya. Jumlah tersebut termasuk RM1.35 bilion bagi menyelenggara dan naik taraf prasarana kesihatan di seluruh negara. Klinik daif seluruh negara ditingkatkan RM100 juta, RM150 juta disediakan dan RM300 juta untuk 2025. Ke arah pendidikan arus perdana, peruntukan sektor pendidikan ditingkatkan kepada RM64.1 bilion berbanding RM58.7 bilion tahun lalu. 44 buah sekolah baru dibina mulai tahun hadapan melibatkan negeri Johor, Selangor, Sabah, Kedah dan Sarawak. Program kertesambungan infrastruktur jalur lebar talian tetap ke sekolah-sekolah luar bandar dengan peruntukan RM100 juta. Manakala projek POP diteruskan dengan peruntukan lebih RM800 juta. Sementara itu, 17 jenis bantuan pendidikan disediakan dengan peruntukan RM5.3 bilion. Antaranya bantuan makanan asrama RM2 bilion dan bantuan rancangan makanan tambahan RMT dengan peruntukan RM870 juta. Kementerian Pendidikan Tinggi pula diperuntukkan RM18 bilion berbanding RM16.3 bilion tahun lalu. Tabungan pendidikan tinggi anak-anak diberi melalui pelepasan cukai individu ke atas simpanan bersih, skim simpanan pendidikan nasional dan dilanjutkan 3 tahun lagi. Dalam pada itu, peruntukan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditingkatkan kepada RM7.5 bilion berbanding RM6.8 bilion tahun lalu. Sementara peluang pendidikan dan latihan TVET turut dipertingkat. Keutamaan meningkatkan kerjasama industri, menyediakan peluang latihan untuk belia rentan termasuk dari kelompok miskin bandar, terpinggir, pedalaman dan orang asli, membawa khidmat TVET bagi manfaat masyarakat. TVET akan dipertingkatkan dan pembiayaan hingga RM500 juta untuk bermanfaat 20,000 pelatih termasuk RM100 juta khusus untuk bidang keutamaan NIMP seperti MRO, EV, aeroangkasa, AI. Giat Mara dan College Community RM55 juta mengupaya 10,000 anak-anak hufaz dan institusi tahfiz dengan pondok dengan latihan kemahiran dalam tempoh 5 tahun. Giat Mara 3,000 pekerja gig.
Sementara itu, Kerajaan Madani meletakkan keutamaan memastikan perumahan mampu milik untuk rakyat. Untuk itu, hampir RM900 juta diperuntuk bagi melaksanakan 48 program residensi rakyat PRR. RM melaksanakan program residensi rakyat dan 14 projek rumah bersera, termasuk di Port Dickson, Seberang Perlis Tengah. 30 projek dijangka siap penghujung 2025. Peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak terus diberikan keutamaan dan menjadi antara yang tertinggi antara negeri, iaitu masing-masing RM6.7 bilion dan RM5.9 bilion. Pemberian khas Sarawak tidak pernah dikaji sejak 1969. Di bawah Madani, tahun ini kita telah menaikkan kepada RM300 juta ketimbang RM16 juta sebelumnya. 125.6 juta di Sabah. Maka mulai 2025, kita akan naikkan pemberian khas Sabah dan Sarawak sekali ganda kepada RM600 juta. Tegas Perdana Menteri, jurang pembangunan antara negeri perlu dirapatkan, khususnya melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan air bersih. Kesejahteraan pesawah dan nelayan turut diberi tumpuan dalam belanjawan 2025 bagi memastikan nasib golongan itu terus dipelihara. RM2.78 bilion disediakan sebagai subsidi, bantuan dan insentif untuk pesawah dan nelayan. Kerajaan juga setuju menaikkan kadar siling bantuan bina baharu atau penempatan semula rumah nelayan kepada RM84,000 berbanding RM56,000 untuk Semenanjung dan RM90,000 berbanding RM68,000 untuk Sabah dan Sarawak. Sementara itu, bagi memperkukuh sektor sawit negara, RM2.6 bilion diperuntuk kepada Felda, Felkra dan Rizda. Antara lain nilai ambang kenaan levy keuntungan luar biasa ke atas buah kelapa sawit bagi Semenanjung dicadang dinaikkan kepada RM3,150, manakala Sabah dan Sarawak kepada RM3,650. Menjelang tahun melawat Malaysia 2026, hampir RM550 juta diperuntukkan bagi mempergiat promosi dan aktiviti pelancongan yang juga merangkumi pemekasaan ekonomi komuniti melalui seni termasuk kraf tangan dan batik. Ini termasuk RM110 juta bagi melengkapkan kawasan pelancongan, menjalin kerjasama, menyokong pencalonan UNESCO seperti menambah baik kemudahan di Taman Negara Endau Rompin Johor, Pulau Redang, Terengganu, Pantai Tusan Berkenung, Sarawak. Menjalin kerjasama eko pelancongan dengan UNDP dan Habitat Foundation. Selain itu, RM600 juta disediakan khazanah untuk pulih dan angkat nilai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara. Jumlah hutang baharu akan kian menurun, diunjur berjumlah RM80 bilion pada 2025 berbanding RM85 bilion pada tahun ini. Dan ini bermakna apabila dapat dikurangkan kadar defisit dan pinjaman baru secara berperingkat setiap tahun, membolehkan kita mencapai jangka sederhana FRA, iaitu defisit fiskal pada 3% dan paras hutang di bawah 60% KDNK. Perdana Menteri turut maklumkan langkah-langkah tegas dan berperingkat telah diambil untuk kurangkan kadar defisit secara konsisten dengan unjuran 3.8% pada tahun depan. Sementara itu, Malaysia berjaya menarik $16.9 bilion Amerika pelaburan jangka panjang syarikat digital antarabangsa. Ia hasil kerangka dasar transformasi digital yang tegas. Malaysia berjaya meraih pelaburan berjumlah $16.9 bilion Amerika untuk tempoh hingga 2038 daripada syarikat gergasi teknologi dunia AWS, Microsoft, Google dan Oracle. Ini mencerminkan tahap keyakinan mereka kepada potensi Malaysia. Ke arah pelaksanaan sepenuhnya e-invoice pada 1 Julai 2025, kerajaan bercadang perbelanjaan bagi pembelian peralatan IC. Untuk PMKS pula, RM50 juta diperuntuk bagi sokong peralihan ke arah pendigitalan perniagaan. Ia disediakan menerusi geran peranan digital PMKS dan geran digital penjaja di bawah BSN. Tujuannya memastikan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam pasaran.
Untuk anak muda, RM50 juta diperuntuk untuk PLKN 3.0. Program rakan muda pula diperuntukkan RM25 juta. Skim Step Up Financing dengan peruntukan cecah RM5 bilion diperkenal khusus untuk golongan muda yang ingin memiliki rumah pertama. Geran padanan RM10 juta bawah program Likes dan RM20 juta untuk program Tube. Menteri Kabinet menyifatkan Belanjawan 2025 mampu meletakkan Malaysia pada landasan tepat. Usaha-usaha kerajaan dia berpaksakan kepada rakyat, di mana pertolongan untuk rakyat dengan meningkatkan STR, pertolongan untuk rakyat dengan untuk menangani isu kos sara hidup dan juga meningkatkan pendapatan rakyat juga ditekankan. Kita dapat penambahan bajet berbanding dengan tahun sebelumnya, di mana KPWKM mendapat RM3.6 bilion yang merangkumi program-program pemerkasaan wanita. Jadi RM48 juta telah diperuntukkan kepada Kementerian Pengangkutan untuk tujuan ini. Jadi sudah tentu ini merupakan satu dasar yang baik dan kita dapat teruskan inisiatif kita. Tambahan sebanyak 10.76% dan ini melibatkan juga perbelanjaan mengurus dan juga pembangunan, dan kita lihat ada peningkatan di peringkat bajet untuk pembangunan kita, iaitu sebanyak RM4.25 bilion keseluruhannya. Diusahakan di bawah Kementerian Komunikasi untuk memastikan golongan belia akan dapat bukan hanya memahami teknologi-teknologi baru dalam bidang kreatif, industri kreatif ya, seperti memanfaatkan AI, memanfaatkan media sosial, bukan hanya untuk menjadi pempengaruh tapi menghasilkan kandungan-kandungan kreatif yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Sementara itu, peningkatan peruntukan bagi pengurusan hal ehwal Islam menunjukkan bahawa pembangunan hal ehwal Islam tidak pernah dipinggirkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menyambut baik kenaikan itu dan fokus belanjawan bagi syiar Islam kali ini ialah memperkasa institusi pendidikan Islam. Kenaikan gaji minimum RM1,500 kepada RM1,700 sebulan mendapat perhatian dan reaksi positif daripada rakyat. I think it's a good start, a right direction as well. But I think we could go higher because the inflation cost is definitely higher than that. So I think it's a good track to start off with, but I think it needs to be improved. It's something very good because at least they're giving increase right for the people. So I think this is a very good initiative from the PM lah actually. This is from my perspective as a student lah. Kalau untuk pelajar yang bekerja part time atau full time, mereka dapat kenaikan gaji, jadi benda tu membantukan pelajar dapat income secara lebih lah, buatkan diorang rasa tak perlu risau tentang belanjawan diorang after this lah. Sebagai permulaan, bagi saya ini adalah satu langkah yang bagus, langkah yang diambil untuk kerajaan, sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup pengguna. Okeylah, sebab kan barang macam barang keperluan pun dah naik harga sekarang. So kalau daripada 1,500 pergi 1,200 tu dikira macam okeylah untuk sekarang. Penerusan peruntukan inisiatif PAS bulanan Mai 50 yang diumum semasa Belanjawan 2025 akan meningkatkan pengguna pengangkutan awam sekaligus dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya di Lembah Kelang. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menyatakan ia bukti kesungguhan kerajaan mentransformasi sistem pengangkutan awam negara bagi mencapai sasaran nisbah peratusan penggunaan model share pengangkutan awam sebanyak 40% menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, kemudahan van untuk murid ke sekolah daripada stesen tren terpilih dengan bayaran 50 sen sehala akan turut disediakan oleh prasarana. Menerusi Ikhtiar 12, iltizam kecekapan pentadbiran di bawah aspek mempercepat urusan kerajaan, satu pusat transformasi bandar UTC baru akan dibangunkan di seberang perai. Rata-rata ditemui menzahirkan perasaan syukur atas pembangunan baru ini. Kalau UTC buka di sebelah
seberang perai. Ia akan bagi kemudahan kepada orang-orang yang tinggal di seberang perai, kemudahan bagi mereka berurusan dengan pejabat-pejabat kerajaan ini, dan tidak perlu datang ke sebelah pulau yang selalunya sesak dan tidak memberikan kemudahan kepada orang di seberang perai lah. Mungkin kerana kurang kesesakan dan kawasan pun mungkin tempat parking tu luas dan sebagainya lah. Mungkin untuk kemudahan semua pihak memang bagus ya. UTC nak buka di seberang. Jadi kami rakyat di Pulau Pinang ni tak payahlah ulang alik dari seberang ke pulau. Yang mana di UTC di pulau satu saja di seberang di pulau. Jadi kalau dia buka di seberang, maknanya mudah bagi kami lah berurusan. Setakat ini Pulau Pinang hanya mempunyai satu UTC di bahagian pulau sahaja. Penjawat awam sentiasa menanti pengumuman daripada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dalam belanjawan. Penjawat awam terima kasih dengan bonus yang diberikan dalam belanjawan 2025. Pertama sekali bersyukur kepada Menteri Kewangan kerana memberi sumbangan tu RM500 dan RM500 ni boleh akan guna untuk tahun depan sebab bulan depan adalah bulan puasa, tak lama lagi. So RM500 boleh gunalah. Alhamdulillah, saya sebagai penjawat awam sangat bersyukur dan ia menjadi pemangkis semangat untuk saya bekerja dengan lebih produktif. Alhamdulillah, selaku penjawat awam saya bersyukur dengan pengumuman Perdana Menteri tadi dan saya yakin rakan-rakan saya juga dalam pelbagai jabatan kementerian amat menghargai sekaligus menjadikan kita jadi lebih semangat lagi nak kerja. Saya amat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada PMS atas bantuan yang telah dibentangkan dalam belanjawan tadi, dan saya sebagai pegawai kerajaan sangat-sangat bersyukurlah, dan ini akan membuat kami bekerja dengan lebih semangat dan produktif. Saya senyum kan, so maksudnya saya sukalah RM500 tu sebab kita memang tunggu daripada awal sampai ke sudah rupanya ada sinar tu di hujungnya. Orang kata yang terbaik kita simpan dan di hujung. So maksudnya kalau PMX dah bagi yang terbaik, kita penjawat awam pun kena bagi yang terbaik. Sementara itu, ahli parlimen yang ditemui menyifatkan belanjawan 2025 sebagai menyeluruh dan mencakupi setiap peringkat masyarakat. Juga saya nak ucap terima kasih kerana belanjawan tahun ini juga memberikan satu tumpuan kepada negeri Sabah, terutamanya dari segi pembangunan, yang mana saya lihat pembangunan tahun ini, belanjawan tahun ini begitu baik, di mana kita diperuntukkan 6.7 bilion di negeri Sabah dan juga Sarawak sedemikian juga hampir serupa, hampir 5 lebih bilion. Bajet yang telah dibentang oleh Amat Berhormat Perdana Menteri memang adalah satu bajet yang bagus. Bagus dari segi bukan saja untuk komuniti secara keseluruhan tetapi malah untuk komuniti India juga. Kerana apa? Kalau kita lihat secara umumnya yang telah dibentang, yang diberitahu khusus untuk komuniti India adalah 100 juta bagi mitra untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Also juga dia telah memberitahu 30 juta untuk SPUMI. Itu untuk usahawan India dari tekun. Tetapi kalau kita lihat banyak lagi peluang telah diberikan secara keseluruhan. Ada beberapa inisiatif yang diumumkan yang perlu kita iktiraf bahawa mereka itu adalah inisiatif yang baik. Contohnya saya in particular saya amat berminat inisiatif yang diumumkan terhadap keluarga yang mempunyai anak-anak autistik. Ini satu perkara yang dah lama ditimbulkan oleh mereka yang mempunyai anak-anak autistik dan bantuan-bantuan diumumkan adalah baik bagi saya. Belanjawan 2025 disifatkan sebagai belanjawan yang inklusif kerana ia mencakupi keseluruhan aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, kerajaan mengambil langkah proaktif dengan mengurangkan jumlah hutang negara daripada RM100 bilion kepada RM80 bilion pada tahun hadapan. Dan di samping itu, melonjak ekonomi Malaysia ke hadapan lagi dengan adanya inisiatif yang baru yang kerajaan akan perkenalkan dan juga membantu rakyat, tidak kira lah daripada yang bawahan ataupun yang sedang belajar ataupun yang sedang mencari pekerjaan ataupun memulakan perniagaan baru.
Peruntukan karya kreatif sebanyak 160 juta ringgit disifatkan bertepatan dengan keperluan pemain industri kreatif tanah air. Kita harapkan peruntukan ini akan disalurkan dan sampai kepada penggiat-penggiat industri supaya karya-karya yang bakal terhasil lebih berkualiti dan juga mampu memelihara tamadun negara Malaysia sendiri. Genre kenegaraan merupakan satu daripada genre yang jarang-jarang kali ingin dijadikan sebagai filem oleh pemain-pemain filem Malaysia. Ini kerana ianya memerlukan kos yang agak tinggi. Dengan kenaikan 5 juta tambahan menjadikannya 65 juta ringgit dalam belanjawan tahun ini, ianya akan memberi suntikan kepada karyawan-karyawan muda dan juga pemain-pemain industri, khususnya pembikin filem untuk mencari idea bagi penghasilan filem-filem bergenrekan kenegaraan. Hari kedua Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor 2024, siri kedua di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, berjaya menjana nilai transaksi 1.2 bilion ringgit. 3 komponen menjadi fokus utama iaitu Expo Antarabangsa Selangor, Makanan dan Minuman, Konvensyen Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor serta Konvensyen Sains Hayat Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad, Datuk Hassan Azhari Idris menjangkakan sasaran tinggi dengan potensi transaksi merentasi pelbagai sektor. Untuk Selangor International Business Summit pada tahun ini kita menyasarkan sebanyak 7 bilion ringgit transaksi perniagaan. Sebenarnya kita dah melepasi sasaran kita sebab tahun ini kita buat 2 series. Series yang pertama hari itu kita telah laksanakan pada bulan Julai dan series yang kedua pada bermula semalam hingga Sabtu inilah. Kalau melihat beberapa perjanjian yang telah dimeterai pada hari ini, untuk acara Malaysia China Entrepreneur Conference pun sudah mencecah 1.13 bilion potensi transaksi perniagaan. Beberapa MOU dan MOC telah ditandatangani hari ini antara beberapa syarikat tempatan dan syarikat-syarikat daripada China. 700 pempamer terlibat pada persidangan yang berlangsung hingga 19 Oktober ini. Turut diadakan persidangan usahawan Malaysia-China, babitkan 550 delegasi dari China dengan Malaysia julung kali menjadi tuan rumah pada tahun ini. Acara kemuncak perbincangan meja bulat bersama Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah selaku penaung diraja Invest Selangor bersama beberapa wakil kedutaan sebagai 10 pelabur teratas di Selangor. Antaranya Belanda, Perancis, Indonesia, Thailand, United Kingdom dan China. Pelbagai isu dibincangkan seperti semikonduktor, tenaga hijau serta kerjasama latihan dalam pelbagai bidang bagi menarik lebih banyak potensi pelabur dari ASEAN. Acara penting lain pada hari kedua termasuk Forum Kelestarian Masa Depan Selangor Korea yang membincangkan mengenai teknologi biotani dan bidang lain berkaitan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Arsyikin turut buat penampilan istimewa dengan mempersembahkan demonstrasi memasak. Banjir di 7 negeri. Jumlah terkini penduduk terjejas mencecah 3,466 orang. Di Pahang, seramai 1,259 orang terjejas banjir di daerah Temerloh. Kesemua mereka ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara. Di Kedah, sehingga pukul 11 malam, bilangan penduduk yang terjejas banjir terus mencatatkan penurunan. Sehingga kini, 136 penduduk daripada 42 keluarga berlindung di sebuah PPS di Kota Star. Di Perak, jumlah penduduk terjejas 1,607 individu berada di 12 PPS di 5 daerah. Daerah Kuala Kangsar masih kekal paling ramai penduduk terjejas iaitu 903 individu daripada 282 keluarga.
Di Selangor, 124 orang berada di 3 PPS yang masih dibuka di Dewan Hala Cara Baru, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Parit 16 Tanjung Medan, Kampung Belia 2 dan Kampung Simpang 3 Loji merupakan antara lokasi yang terjejas. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ni'matuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan meninjau keadaan banjir di daerah Temerloh. Baginda melihat sendiri dari udara termasuk Kampung Batu Kapur selepas terjejas teruk akibat banjir sejak beberapa hari lalu. Pada 15 Oktober lalu, Baginda telah berkenan berangkat ke Pusat Pembinaan Sementara PPS SMK Seri Semantan Temerloh. Baginda bertitah pihak kerajaan perlu lebih proaktif dan tidak pilih kasih dalam menyalurkan bantuan. Sedikit perkembangan sukan. Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyaksikan pembangunan sukan negara diperhebat demi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Susulan itu, peruntukan lebih 230 juta ringgit disediakan. Sukan diperhebat dan peruntukan 230 juta ringgit. Program podium latihan atlet Road to Goal. Persiapan atlet menjelang Sukan Paradunia termasuk Deaflympic Tokyo 2025 2025. Sementara itu, 15 juta ringgit diperuntuk untuk skuad Harimau Melaya, pasukan bawah 18 dan 13 tahun bagi mendapatkan jurulatih terbaik, sesi latihan dan ganjaran kepada pemain. Berita gembira juga buat penggiat e-sukan apabila kerajaan mensediakan 20 juta ringgit untuk perkasa ekosistem sukan berkenaan. Menjelang kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024 di Johor Bahru esok, skuad remaja hoki kebangsaan menyasarkan kedudukan 3 teratas pada kejohanan tersebut. Pengurus pasukan skuad remaja hoki Malaysia, Ganesh Shamugam berkata pemain pada edisi kali ini dipilih daripada Liga Junior Hoki Malaysia dan Sukan Malaysia Sukma. Tim ni dari April kita lepas tu kita pilih lagi dari Malaysian Junior League, lepas tu dari Sukma, lepas tu kita dari bulan Mei kita sudah tetapkan kebanyakan pemain lah. Tapi lepas Sukma kita dah finalize 35 player, dari situ kita ambil 20 player untuk SOJC. Esok Malaysia dijadual menentang New Zealand pada pukul 8.35 malam di Stadium Hoki Taman Daya. Kesemua perlawanan SOJC 2024 akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Sukan dan TV OK bermula esok sehingga 26 Oktober. Saingan 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober hanya di RTM, penyiar rasmi. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.